Okey, baik. So, kita lihat di sini ya. Oh, kita ada 58 orang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, kita lihat. Inilah dia modul sejarah tingkatan 3. Cikgu ajak lagi. Jom, skor A. Maknanya, cikgu nak ajak kamu untuk kita skor A. So, untuk skor A, kita kena tahu pertama sekali format kertas soalan. So, sebab itu cikgu berikan banyak contoh soalan. Iaitu kalau kita lihat, inilah dia ujian akhir sesi akademik bagi sejarah tingkatan 3 yang mana kalau kamu lihat, berapa lamakah masa yang diberi? 2 jam. 2 jam dan soalan-soalan kamu diberikan dalam bentuk 3 bahagian. Ada 3 bahagian di sini, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A adalah 20 soalan objektif dengan markah penuhnya 20. Okey. Dan bahagian B adalah soalan struktur. Ada 4 soalan struktur kat sini. Soalan 1, 2, 3, 4. Setiap soalan membawa kepada 10 markah. Maka total kat sini adalah 40 markah. So, 20 campur 40, 60 dah. Baik, bahagian C, kamu hanya perlu menjawab satu soalan. Sama ada soalan 5 atau soalan 6. Maka, kalau kamu pilih soalan nombor 5, maka kamu dapat another 20 markah. So, totalnya ialah 80. Cikgu, bukan per 100 ke? Baik. Sepengetahuan cikgu, bahawa another 20 markah lagi adalah datang daripada kerja lapangan ataupun kerja kursus ataupun kajian kes yang kamu buat di sekolah dengan cikgu kamu. Ada buat tak? Ada cikgu. Yes, betul. Baik. Kalau yang kata, cikgu, saya tak ada pun cikgu. Kalau yang tak ada, cikgu tak suruh buat pun cikgu. Baik, kalau tak ada, jangan risau. Kerana kalau tak ada, cikgu kamu akan buat pengiraan hanya seperti ini. Iaitu, let's say lah, kamu dapat untuk kertas ini 75/80. Maka dia akan darabkan dengan 100. Untuk apa? Untuk dapat jawapan per 100. Itu cara dia. Jadi jangan risau. Sama ada mana-mana bahagian pun, kamu akan dapat markah per 100. Ini cara dia. Sama ada dia akan tambahkan dengan markah daripada kajian kes ataupun dia buat per 100 macam ni. Itu terpulang kepada sekolah masing-masing. Tapi macam mana sekalipun itu tak penting. Yang penting kita kena tahu dan kita kena skor untuk kertas sejarah. Baik. So, jom kita lihat. Ini sebenarnya kenapa kita nak buat macam ni, cikgu ya? Untuk kita mengetahui berapa soalan dan juga bahagian A, semua markah semua, cikgu. Kerana kamu tahu tak, seorang ahli sejarawan Sun Tzu daripada China, dia menulis buku The Art of War, iaitu seni peperangan. Dia kata apa tahu? Dalam seni peperangan, untuk mengalahkan musuh, anda perlu apa tahu? Kenali musuh anda. Kena kenal musuh anda. Kalau anda nak berperang, anda hanya lengkap dengan senjata, tapi kalau tak kenal musuh, anda kalah. Maka kenali musuh anda. Musuh anda tu macam mana? Macam mana rupa dia? Macam tu juga macam peperiksaan. Kita kena kenal kertas UAS itu macam mana rupa dia. Berapa soalan dia. Macam mana nak jawab dia. Kita kena kenal. Nampak tak? Jika kamu kenal, Amal, thank you, Amal. Jika kamu kenal musuh dan kenali diri, jangan bimbang. Kamu akan menang. Nampak tak? Memang betul. Itu daripada The Art of War. So, kita ni dalam peperangan ni. Nak berperang dalam UASA. Jadi, kita kena kenal musuh kita. Musuh kita apa? Kertas peperiksaan. Tak pasal-pasal jadi musuh ya. Tak pasal-pasal jadi musuh. Jom kita tengok soalan. Bahagian A, soalan yang pertama. Sebelum itu,
kita ada 20 markah. Baik, soalan-soalan ini sebenarnya telah disusun mengikut apa? Jom kita tengok. Soalan nombor 1. Barangan mewah yang diperolehi oleh orang Eropah. Ini bab 1. Bab 1, sejarah tingkatan 3. Kuasa barat yang ingin menguasai negeri-negeri Melayu. Ini pun bab 1. Bab 1. British memerlukan sebuah pelabuhan di Pulau Pinang. Ini dah masuk bab 2. Kemudian British menggabungkan negeri Melayu. Ini bab 2. Kemudian kita tengok soalan nombor 5. Okey, pangkalan yang dibina untuk mengangkut biji timah di Kuala Lumpur. Ini bab 3. Negeri-negeri Melayu tidak negeri Melayu bersekutu. Bab 3. Raja-raja perlu menerima nasihat Residen General. Ini bab 3. Okey. Soalan nombor 7. Strategi Perlis. Perlis negeri Melayu tidak bersekutu. Bab 4. Kemudian syarat untuk menjadi kaki tangan perkhidmatan awam di Kedah. Ini bab 4. Nampak bab 4. Kemudian 9. Mengapa Sultan Abdul Mumin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke? Ini bab 5. Bab 5. Mengapa SBUB ditubuhkan di Sabah? Ini bab 5. Kemudian soalan nombor 11. Mahkamah yang didirikan oleh Desi Brooke. Ini bab 5. Kemudian soalan 12. Pertanian komersial yang diusahakan di kawasan berikut. Ini bab 6. Kesan pentadbiran barat. Kemudian soalan 13. Perkhidmatan insurans maritim. Ini bab 6. Bab 6. Soalan 14. Bagaimana British melindungi buruh Cina yang dibawa masuk ke negara kita? Ini bab yang ke-6. Bab 6 ke? Bab 6. Bab 6. Kemudian 15. Pembinaan landasan kereta api di Sabah, terutama di pantai barat Sabah. Ini masih lagi bab 6. Oh, banyak soalan bab 6 16. Bagaimana tindakan British untuk ambil alih kuasa pembesar di Kelantan? Ini bab 7. Okey, penentangan masyarakat tempatan. Soalan 17. Syarif Masahur. Ini bab 7. Okey. 18. Orang Murut di Sabah dilarang membuka tanah. Ini pun bab 7. Kemudian, pemerintah Johor ini Temenggung Daik Ibrahim. Ini bab 8. Dan juga soalan 20. Para pembesar negeri Kedah. Ini juga bab 8. Maksudnya apa? Habis 20 soalan kan? Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita lihat soalan objektif disusun ikut bab. Bila lepas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Dia takkan campur-campur aduk. Dia takkan tiba-tiba mula-mula bab 3. Soalan nombor 2 tiba-tiba bab 5. Kemudian soalan nombor 3 tiba-tiba bab 8. Dia tidak akan disusun secara rawak. Dia akan disusun mengikut bab. Supaya apa? Supaya kamu tahu soalan itu daripada bab mana. Bila kamu tahu soalan itu daripada bab mana, senang untuk kamu ingat, oh bab itu cerita pasal ini. So jawapannya ini. Nampak tak? Okay. Jadi, cikgu nak tanya, kamu perasan tak sebenarnya soalan objektif memang disusun ikut bab? Perasan ke tak perasan selama ni? Perasan cikgu. Tak perasan? Perasan. Perasan ada yang baru perasan. Ya, ada yang perasan, ada yang tak. Ini sebenarnya tips dia. Dia memang susun ikut bab. Memang susun ikut bab. Baik. So, selepas itu tips yang pertama, iaitu kita kena tahu ikut susunan bab. Baik. Soalan yang pertama. Kita tengok Baik, untuk menjawab soalan, pastikan kamu ada pen sekarang. Kau tak ada pen, siap kau. Pen mana pen? Pen mana pen? Satya, Sofia, pen mana pen? Pravin, Adam, nampak? Ada. Dah. Oh, jangan macam-macam Okey. Baik, biasalah cikgu kan. Pinjam pen cikgu, saya punya hilang. Mana ada pen ni? Nah, pensel color. Pensel color coklat. Nah. Okey, baik, sama-sama. Ada juga nak minta pen ya. Okey, baik.
Jom kita tengok. Kenapa nak ada pen ni, cikgu? Kamu tengok, Baik, soalan nombor 1. Bila kamu baca, ikut apa yang cikgu buat. Contoh, soalan nombor 1. Apakah barangan mewah yang diperolehi oleh orang Eropah dari China pada abad ke-16? Baik, nampak tak cikgu bulatkan, underlinekan? Kenapa cikgu buat macam tu? Itu keywords, kata kunci soalan. Supaya kamu tahu soalan tu nak apa. Selalu pelajar bila baca dia kan, dia, okey, jawapan dia, dia ambil sambil lewa. So, bulatkan dan underlinekan. Supaya kamu tahu, soalan ni nak apakah barangan mewah yang diperolehi oleh orang Eropah. Barangan mewah dari China. Dari China, bukan dari Eropah. Dari China. So, kalau dari China, gading gajah. Okay, kita baca pilihan jawapan. A, gading gajah. B, senjata. C, rempah. D, tembikar. Bila kita baca, kita tahu bahawa jawapannya apa? A, B, C, D. Sila tulis jawapannya dalam Zoom chat. Jawapannya adalah ramai yang kata. Okey. Baik, bagus Liana, Adam, Sofia. Baik, bagus Sasi, Hemraj, Santosh. Good. Baik. Jawapannya apa, cikgu? Jawapannya sebenarnya adalah terus ramai kata, jawapan dia D, cikgu. Tembikar. Confirm. Adakah jawapan dia betul D, tembikar? Ya, betul. Kerana apa? Kerana kalau gading gajah, ini daripada alam Melayu. Alam Melayu. Ya. Kalau rempah pun alam Melayu. Kan. Kalau senjata bukan daripada China, tapi daripada Eropah kebanyakannya. Jadi nombor 1 adalah D. Bagus. Memang tembikar. Baik. Kita pergi soalan yang kedua. Maklumat berikut berkaitan dengan kuasa barat yang ingin menguasai negeri Melayu. Briten, Jerman, Spanyol. So, apakah kepentingan negeri-negeri Melayu ini terhadap kuasa barat? Baik. So, apa itu kepentingan, cikgu? Kepentingan itu adalah faedah. Ataupun manfaat. Ataupun benefit. Ya, jadi apa kepentingannya? Kenapa Britain, Jerman, Spanyol ni nak sangat negeri Melayu ni? Okey, mendapatkan tanah jajahan, meningkatkan hubungan sosial. Hubungan sosial nak buat apa? Kan? Memajukan sistem pendidikan, memodernkan sistem pentadbiran. Jadi, apakah jawapan yang paling tepat? Okey, kalau kamu tengok sini, ramai yang kata jawapannya adalah, ramai yang kata jawapannya adalah A, cikgu, mendapatkan tanah jajahan. Well, jawapan itu betul. A, mendapatkan tanah jajahan. Nak hubung, ya tak berminat. Nak berhubung dengan rakyat tempatan, tak berminat. Betul lah. Betul. Soalan ketiga. Jom kita tengok soalan ketiga. British memerlukan sebuah pelabuhan di Pulau Pinang kerana apa? British memerlukan sebuah pelabuhan di Pulau Pinang kerana untuk mengawal kegiatan pengutipan cukai, menyaingi pelabuhan Belanda di Melaka, mengawal masalah rompakan di perairan, memudahkan penjelajahan ke Asia Pasifik. Wow, ini lain macam ni, cikgu. Soalan ni. Macam mana nak tahu ni, cikgu? Okey, ada yang kata, membutuhkan sebuah pelabuhan di Pulau Pinang kerana apa, ada yang kata B, ada yang kata D. Okey, baik. Macam mana nak jawab soalan ini, cikgu? Baik. Untuk menjawab soalan ini, kalau kamu confused, gunakan teknik tembak. Teknik tembak. Suka tembak kan? Suka tembak kan? Jadi, macam mana nak tembak cara betul, cikgu? Baik, teknik tembak. Pertama sekali, buang dua pilihan jawapan yang salah. Itu penting. Iaitu teknik tembak. Ini teknik tembak yang betul.
buang dua pilihan jawapan yang salah. So sekarang ni, bagi tahu cikgu, kat mana, jawapan mana A, B, C, D ni yang kamu rasa salah? A. Okey, mengawal kegiatan pengutipan cukai. Out of nowhere, tiba-tiba nak kawal kutipan cukai. Apa hal? Ini. Okey, mengawal kegiatan pengutipan cukai. Dan satu lagi, okey, untuk mengawal masalah rompakan di perairan. Dah kenapa nak mengawal masalah rompakan di perairan? Apa kena mengena dengan British? You see? So kita boleh buang A dengan C. Baik, kita buang. Baik. Seterusnya, apa yang kita patut buat? Baik. So, yang kedua, teknik tembak okey, iaitu daripada dua pilihan yang tinggal tu, okey, sila buang, okey, mana-mana yang lebih salah. Lebih salah So di antara B dengan D, mana yang lebih salah? A. Baik. Jika kita fikir baik-baik, okey, menyaingi pelabuhan Belanda di Melaka. Bukan ke Belanda ni pelabuhan dia di Betawi? Di Jakarta, Betawi. Walaupun dia ada di Belanda, di Melaka, tapi kenapa pelabuhan di Belanda? So kita pun pangkah yang ini dan tinggallah di. Dan itulah yang kita tembak. Okey, jawapan lain semua salah, tinggal ini je. Okey, aku tembak ni lah. Itu cara dia. Itu cara dia. Tembak yang betul. Jangan sesekali tembak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan. Okey, jangan. Cikgu tahu Tahu. Nasib baik surah Al-Fatihah. Kalau buat surah Al-Baqarah bila nak habis? Surah Al-Baqarah panjang kot. Jangan macam-macam Jangan macam-macam. Jadi, ini cara tembak yang betul. Ingat teknik ini. Ya. Ingat teknik ini. Supaya kamu tahu, okey, aku nak guna teknik tembak lah. Okey, aku buang dulu mana yang salah. Okey, kemudian daripada sini, aku buang lagi mana yang lebih salah. Aku tembak yang ini je lah. Itu je lah yang tinggal. You see? Baru betul teknik tembak. Itu cara dia. Okey. So, sekarang cikgu harap semua pelajar dah tahu teknik tembak yang betul. Okey? Baik. Itu soalan nombor 3. Jom kita tengok soalan nombor 4. Baik, cikgu ada yang tanya, cikgu, soalan nombor 3 D itu betul ke cikgu? Memang. Memang D itu memang jawapan dia. Memang betul itu jawapan dia. Okey? Cikgu, Ya. kalau yang tembak tu bukan Cikgu Rafi, Ah, kalau yang tembak tu bukan cikgu, itu tak tahulah, susah nak cakap lah. Nasib-nasib je lah. Okey, baik. Soalan 4. British telah menggabungkan negeri-negeri Melayu ni menjadi satu unit pentadbiran, Melaka, Singapura, Pulau Pinang. Unit pentadbiran tersebut dikenali sebagai, ini kalau korang tak tahu, lempang pipi 3 kali. Okey, ini jawapan dia apa? Malah nak cerita lah. Jawapan dia apa? Ya, jawapannya dah tentu-tentulah jawapannya. A, negeri-negeri Selat. Okey. Negeri Selat ada 3. Negeri Melayu Bersekutu ada 4. Negeri Melayu Tidak Bersekutu ada 5. Bukan susah pun. Kan? 3, 4, 5. Tu je. Okey. Baik, soalan 4 adalah A. Okey. Soalan yang kelima. Baik, apakah pangkalan yang dibina untuk mengangkut biji timah di Kuala Lumpur? Biji timah di Kuala Lumpur. Apakah pangkalan? Maknanya dia punya base untuk dia yang dibina untuk angkut biji timah di Kuala Lumpur. So, jawapannya apa? Okey. Sungai Mas bukan. Okey, iaitu Sungai Mas bukan. Sungai Kelang mungkin. Sungai Linggi. Sungai Linggi mana ada cikgu? Sungai Linggi kan bukan di Negeri Sembilan ke? Betul. Okey. Dan Sungai Mas. Ini cikgu buat tembak So, tinggal Sungai Kelang dengan Sungai Langat. Mana satu pangkalan yang dibina untuk mengangkut biji timah Tetapi, kalau kita baca balik,
dalam buku teks kan, tak pernah disebut Sungai Kelang. Tapi selalu disebut apa? Selalu disebut Sungai Langat. Sungai Kelang tak pernah sebut pun. Dekat Kuala Lumpur, tak pernah sebut. Jadi, kita tembak Sungai Langat. Betul memang. Sungai Kelang tak pernah disebut. Yang disebut selalunya ialah Sungai Langat. Sungai Langat. Kerana apa? Sungai Langat itu boleh tembus ke perairan Selat Melaka untuk terus membawa biji timah ke pelabuhan-pelabuhan. So, nombor 5 jawapannya apa? Nombor 5 jawapannya adalah D. Okey. Kalau Perang Kelang tu lain. Ingat Sungai Kelang dengan Perang Kelang lain. Okey. Perang Kelang lain. Perang Kelang, kamu kena tahu dulu, okey. Let's say lah cikgu buat macam ni ini katakan, okey, kita punya negeri. Ini semenanjung Malaysia dan katakanlah ini, okey, iaitu besarnya. Okey. Katakanlah ini Selangor. Tak ada. Tak ada, Liana. Sungai Kelang tak ada mention. Ya. Sebenarnya. Dan kalau kamu tengok katakanlah ini Selangor. Baik, kita tahu kat sini KL. Kamu tahu tak bahawa seluruh kawasan daripada Kelang sampai ke KL ni semua tu dulu dipanggil Kelang. Ini semua dulu daripada tepi laut tu, daripada Pelabuhan Kelang sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Ampang, tu semua dulu Kelang. Daerah Kelang sebenarnya. Jadi, sini semualah kawasan yang berlaku peperangan tu, Perang Kelang sebagainya. Ah, itu sejarah dia. Kuala Lumpur dulu memang Selangor. Kuala Lumpur dulu adalah daerah dalam Selangor. Sebenarnya iaitu dipanggil daerah Kelang. Ya. Yeah. Okey, baik. Cikgu, Ya. Yeah. kenapa dia panggil Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Kenapa dipanggil Kuala Lumpur? Kerana betul, Perang Kelang tu kat Selangor. Betul, Adina. Perang Kelang tu di Selangor. Dan kenapa dipanggil Kuala Lumpur? Kuala kita tahu ialah Kuala Sungai. Sebab dekat KL tu, okey, dia ada dua sungai. Sungai Gombak dan juga Sungai Kelang. So, Sungai Gombak, okey, katakan ini Sungai Gombak, ini Sungai Kelang. Sungai Gombak ini telah tamat kat sini. Jadi dia adalah, kalau penamat bagi sungai itu dipanggil kuala. Penamat bagi sungai ialah kuala. Hujung sungai ialah kuala. Okey. Dan di sini ada banyak lumpur. Banyak lumpur. Maknanya banyak lumpur-lumpur yang berwarna coklat tu pun semua di kawasan itu. Sebab itu dipanggil Kuala Lumpur. Itu je. Apa yang susahnya? Sekarang ada lagi cikgu? Ada? Tu. Ada. Ya, Kuala Lumpur. Dan kalau kamu nak tahu pertemuan sungai itu, sebenarnya dekat KL, tengah-tengah ni ada masjid. Ada masjid, Masjid Jamek. Kat Oh, yang situ. tu. Ya, yang itu pertemuan dua sungai itu, itulah dia asal usul Kuala Lumpur kat situ. Tengah-tengah tu ada masjid, Masjid Jamek. Itulah. Okey. Baik, bagus soalan tu. Okey, soalan 5 jawapannya apa cikgu? Soalan 5 jawapannya adalah di Sungai Langat. Baik. Kita guna teknik tembak tadi. Soalan yang keenam. Raja-raja perlu menerima nasihat Residen Jeneral dalam semua perkara kecuali perundangan, agama Islam, adat resam dan keuangan. Ini mudah je. Jawapannya apa? Jawapannya ialah iaitu C, 2 dan 3. Agama Islam dan juga adat resam. Itu C. Bagus. Okey. Baik. Soalan nombor 7. Kita tengok di sini. Okey, apakah strategi Perlis untuk tidak diganggu oleh kuasa lain? Strategi Perlis. Cikgu bulatkan untuk tidak diganggu oleh kuasa lain. Okey, kita tengok pembinaan kubu pertahanan, berhubungan baik dengan Siam, pentadbiran pusat diperkenalkan, kemudian juga perkukuhan peranan pembesar. Mana jawapannya? Okey, baik. Jawapannya adalah
Okey. Jawapannya apa? Jawapannya adalah B. Berhubungan baik dengan Siam. Sebab itu Perlis hantar bunga emas kepada Siam setiap tahun. Untuk apa? Bukan setiap tahun, setiap 3 tahun. Untuk apa? Buat hubungan baik dengan Siam. Supaya Siam backup Perlis. So, tak ada orang yang akan mengganggu Perlis. Baik. Tetapi kadang-kadang pelajar ni, ni cikgu bagi situasi ya. Kadang-kadang pelajar ini, bila dia dah baca, oh berhubungan baik dengan Siam. Kemudian, kadang-kadang dia baca balik kan. Okay. Ya betul, sama juga. Itu adalah daripada Terengganu. Okay. Kadang-kadang kamu baca balik kan. Pembinaan kubu pertahanan ni pun macam betul jugalah. Tidak diganggu mestilah pembinaan kubu pertahanan. Kadang-kadang kamu ada fikiran macam tu tau. Berhubungan baik dengan Siam, okey. Tapi pembinaan kubu pertahanan ni macam betul lah. Untuk tidak diganggu mestilah buat pertahanan kan. Hati kamu cakap macam tu. Hati kamu cakap macam tu. Okey, jadi kemudian macam mana mana satu jawapan dia? Kemudian kamu buat apa? Kadang-kadang kamu padam jawapan kamu pergi tanda jawapan yang baru. Kemudian kamu pergi hantar kepada cikgu kamu. Okey, dah hantar. Minggu depannya, cikgu bincang. Okey, soalan nombor 7, guys. Okey, Pak pelajar sekalian. Okey, soalan nombor 7, jawapannya adalah B. Iaitu berhubungan baik dengan Siam. Cikgu, betul ke B, cikgu? Ya, B. Kenapa? Cikgu, saya dah buat B, cikgu. Saya padam balik, saya buat A. Betul? Ramai pelajar kena macam tu kan? Betul. Ya. Okey. Baik. Betul, cikgu kan? Kalau satu soalan je kamu betulkan dan dia salah, tak apa, satu soalan. Tapi kalau 5 soalan kamu betulkan balik jawapan tu, 5 soalan rupa-rupanya 5 soalan yang kamu jawab mula-mula tu betul. Jawapan kedua yang kamu bagi pada 5 soalan tu, semua salah. Kamu rasa balik nak nangis tak kat bucu katil? Nangis kat bucu katil, bang. Nangis. Pisang nak nangis, betul. Jadi, apa yang patut saya buat, cikgu, untuk mengelakkan perkara-perkara ini, iaitu tersinggung saya, Satia. Kamu kena guna satu lagi teknik, iaitu teknik first impression. First impression. Di mana teknik first impression ni sebenarnya dia begini. Bila kamu dah baca soalan, kamu dah tanda jawapan tu, teknik first impression ni iaitu teknik yang percaya kepada jawapan yang pertama. Bila kamu baca kan strategi Perlis untuk tidak diganggu oleh kuasa lain, pembinaan kubu pertahanan, berhubungan baik dengan Siam, pentadbiran pusat perkenalkan perkukuhan peranan besar. Oh, jawapan dia B. Berhubungan baik dengan Siam. Sila percaya kepada teknik ini. Percaya pada jawapan yang pertama. Kerana apa? Jawapan yang pertama itu datang daripada fakta yang ada di kepala kamu. Jawapan yang kedua, datang daripada hati kamu yang was-was. Ya ke? Ya ke? Mana nak percaya? Yang di hati ke yang di fikiran? Kepala. Ya, di kepala. Betul. Sebab ni jawab exam, bukan Ah, confess. yes, betul. So, kena guna your brain, not your heart. Betul. Tetapi ada yang kata, cikgu, kadang-kadang lah. Cikgu, kadang-kadang jawapan kedua betul, cikgu. Kadang-kadang jawapan yang kedua tu betul. Jawapan yang pertama tu salah. Macam mana, cikgu? Baik. Jangan, okay, untuk teknik first impression ni, dia kena ada syarat dia. Syaratnya kalau kamu nak guna teknik ni, kamu telah kuasai bab ini. Kalau kamu tak faham lagi bab ini, kalau kamu memang tak belajar bab ini, tiba-tiba baca. Oh, jawapan dia B. Itu bukan first impression, bang. Itu tembak, bang. Okey, baik. So, kamu kena faham. Syarat teknik first impression maknanya kamu dah belajar dan dah faham bab ini. Baru kamu boleh guna teknik first impression, iaitu percaya. Oh, betul ni. Jawapan dia B. You see? Baik. Jom
Kita tengok soalan nombor 7 dah tadi. Kita tengok soalan nombor 8. Baik. Syarat untuk menjadi kaki tangan perkhidmatan awam di Kedah pada awal abad ke-20. Berumur 21 tahun ke atas, tidak pernah dihukum penjara, orang Melayu yang berkebolehan atau berilmu pengetahuan yang tinggi. So, soalan nombor 8, jawapannya apa? Jawapannya adalah syarat untuk menjadi kaki tangan perkhidmatan awam di Kedah. Nak jadi pegawai kerajaan di Kedah. Mesti apa? Senang je. Iaitu mestilah orang Melayu. C. Kenapa cikgu? Ingat pada awal abad ke-20, siapa yang memerintah Kedah? Yang memerintah Kedah adalah British. Jadi British kebanyakannya menguasai pentadbiran. Menguasai pentadbiran. Orang-orang dia je yang ada dalam tu. Jadi telah diwujudkan kaki tangan perkhidmatan awam untuk orang Melayu. Maknanya orang Melayu yang berkebolehan boleh menjadi kaki tangan perkhidmatan awam. So nombor 8 syaratnya adalah C. Umur 5 still boleh kerja ke cikgu? Tak boleh. Mana boleh? Kamu ni kan. Baik. Okey, soalan nombor 9. Mengapakah Sultan Abdul Mukmin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke pada tahun 1861? Baik, Sultan Abdul Mukmin menyerahkan Sungai Rajang. So, kita lihat soalan nombor 9. Okey, iaitu jawapannya apa? Kenapa Kenapa Sultan Abdul Mukmin serahkan Sungai Rajang kepada James Brooke? Kerana James Brooke buat apa? Kerana James Brooke buat apa? Buat apa? James Brooke buat apa sebenarnya? Okey. Ya, betul. Mengatasi perebutan tahta kerajaan. Ini di mana ni? Ini di Sarawak lah. Sarawak ada perebutan tahta kerajaan meh? Kalau tahta kerajaan, itu sultan. Ada kita belajar ke dalam ni? Tak ada. B. Menghalang ancaman lanon. Menghalang ancaman lanon di perairan. Menghalang ke? Kita belajar, tak ada pun perkataan menghalang. Dan kita belajar menghapuskan. Ya betul Adam. Menghapuskan ancaman lanon. Mana ada menghalang ancaman lanon? Kan? Mengekalkan sistem pemerintahan beraja, tak ada kena-mengena dengan Sungai Rajang. Menghapuskan kebangkitan orang tempatan. Yes, ini jawapan dia. Sebab James Brooke kan yang menghapuskan kebangkitan orang Murut, kebangkitan orang Iban. Kan? Sebab itu bila berjaya menewaskan orang Iban, orang Murut, maka Sultan Abdul Mukmin telah menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke. So jawapannya adalah D. Betul? Betul. So ingat setiap jawapan nilaikan satu-satu. Nilaikan satu-satu. Jangan main hentam je. Okey? Baik. Soalan 10. Mengapa SBUB ditubuhkan di Sabah? Menjaga kebajikan penduduk, memajukan sistem perhubungan, mengeksploitasi sumber hasil bumi, membangunkan ekonomi negeri. Kadang-kadang, pilihan jawapan tu, kalau kamu tengok pun tak logik. Contoh, mengapa SBB ditubuhkan di Sabah? Menjaga kebajikan penduduk. Ada menjaga kebajikan penduduk? Memang taklah. Malah kita tahu SBUB ni, orang Murut dipisahkan. Suami isteri, nak jumpa isteri, kena bayar. Itu menjaga kebajikan? Memang taklah. Tak logik kan? Memajukan sistem perhubungan pun tak logik. Tak logik dia tak buat. Mengeksploitasi sumber hasil bumi? Mungkin. Membangunkan ekonomi negeri? Tak adanya. Dia nak ambil untuk dirinya sendiri. Maka, SBUB ditubuhkan untuk mengeksploitasi. Apa itu eksploitasi, cikgu? Maknanya mengaut. Eksploitasi itu maknanya mengaut secara habis-habisan sumber hasil bumi. Itu.
eksploitasi, mengaut okey, habis-habisan sumber hasil bumi di Sabah. Itu SBB. Okey. Baik. Soalan 11. Kita tengok. Apakah mahkamah yang didirikan oleh dinasti Brooke di Sarawak? Mahkamah yang didirikan oleh dinasti Brooke di Sarawak. Mahkamah Cina, Mahkamah Rendah, Mahkamah Seksyen dan juga Mahkamah Adat. So, jawapannya apa? Jawapannya adalah sebenarnya dia ada tiga. Dia ada tiga. Sebenarnya dia ada Mahkamah Cina. Kemudian dia ada Mahkamah Adat. Dan satu lagi dia ada Mahkamah Magistrate. Magistrate. Mahkamah Adat Negeri, okey, iaitu Mahkamah Adat. Jadi 10.45. Okey. So kita lihat nombor 11, jawapannya apa? Jawapannya adalah 1 dan 4, iaitu B. Okey. So ada 3 mahkamah. Baik. Soalan 12. Pertanian komersial yang diusahakan di kawasan Sarawak berikut Kuching, Serian, Sarike, Marudung. Cikgu, manalah saya nak ingat tanaman apa? Senang je. Pertanian komersial maknanya tanaman apa? Tanaman untuk keuntungan. Maknanya tanaman untuk keuntungan. So, apakah tanaman yang ditanam banyak di Sarawak untuk keuntungan? Jawapannya apa? Okey. Ada yang kata, okey, kita tengok Kalau kopi mungkin tak betul. Lada hitam mungkin. Kelapa sawit tak betul. Okey. Ataupun sagu. Sagu memang ada kat Sarawak. Okey. Jadi jawapan dia apa, cikgu? Di antara dua ini, mana yang ditanam secara besar-besaran? Kalau tanaman untuk keuntungan, mesti tanam secara besar-besaran. So, kalau sagu, tak boleh. Sagu tanam secara kecil-kecilan. So, tanaman keuntungan secara besar-besaran ialah lada hitam. Jawapan dia B, lada hitam. Sagu memang ada, tapi tanam secara kecil-kecilan. Komersial, untuk keuntungan, mesti tanam secara besar-besaran. So, itu lada hitam. Okey, tak apa. Ini, kalau salah tak apa, refresh balik. Okey, baru ingat. Macam tu. Baik, 13. Perkhidmatan insurans maritim diperkenalkan di Tanah Melayu pada abad ke-19. Mengapa insurans tersebut diperkenalkan? Nama pun insurans maritim. Kalau maritim untuk apa? Maritim untuk laut. So, insurans untuk laut untuk siapa sebenarnya, cikgu? Untuk siapa? Untuk melindungi kapal dagang lah. Melindungi kapal dagang. So, apa-apa berlaku pada kapal dagang tu, rosak, barang-barang dia rosak ataupun karam, maka ada insurans yang akan membayar pampasan untuk mengurangkan kerugian syarikat itu. Jadi insurans ini untuk melindungi kapal dagang. Bukan menjaga keselamatan, bukan mengganti kapal dagang yang rosak, bukan mengawal ancaman lanun. Salah. Baik. Soalan 14. Bagaimana British melindungi buruh Cina yang dibawa masuk ke negara kita? Iaitu apa yang dibuat untuk melindungi buruh Cina yang bekerja di Lombong DJ Timah. So, apa yang British buat sebenarnya adalah untuk membuat satu ordinan buruh kontrak dan juga ditubuhkan Jabatan Hal Ehwal Cina 2 dan 3. Ordinan buruh kontrak ni maksudnya adalah satu undang-undang. Satu undang-undang undang-undang untuk menjaga buruh-buruh dari Cina ni. So 14 adalah C. Guys, kalau korang tak tahu tanya, jangan kamu diam je. Ingat ini bukan tengok movie. Ini belajar. So, jangan ini bukan movie Ini bukan filem Avengers. Ini tengah belajar. Yes, Tanya. cikgu.
Okey, baik. Cikgu. Ya. Soalan 8 dalam dia buku teks muka surat mana? Nak So, rujuk. soalan 8. Okey, apakah syarat untuk menjadikan kita yang perkhidmatan awam ni? Soalan 8 sebenarnya kamu boleh tengok dalam bab yang keempat, iaitu Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Dalam bab 4, Negeri Melayu Tidak Bersekutu. So, boleh tengok dalam tu. Ya. Sebab tu kita tahu soalan nombor 8 tu daripada bab 4. Hmm. Okey. Yeah. Tak, Okey. tak jumpa-jumpa ni. Tak apa. Take your time, take your time. Tak apa. Okey. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-15. Okey. Kalau soalan 13 bab mana, cikgu? Okey, soalan 13 sebenarnya adalah daripada bab berapa? Okey, ini adalah daripada bab yang ke-6. Bab 6. Bab yang ke-6. Insurance. Baik, bagus. Baik, 15. Pembinaan landasan kereta api. Okey, di Sabah, bertumpu di kawasan pantai barat Sabah. Okey, mengapakah keadaan tersebut berlaku? Okey. So 15 jawapannya apa? Jawapannya adalah okey, landasan kereta api ni kalau di Sabah dia okey dibina untuk apa? Pembukaan ladang getah. Di mana ladang getah ini hasil getah akan dihantar melalui landasan kereta api. So 15 adalah A. Dan ini pun soalan daripada bab yang ke-6. Ya. Baik. Soalan 16. Bagaimana tindakan British untuk mengambil alih kuasa pembesar di Kelantan dengan cara pelantikan ketua jajahan, perpindahan pusat pentadbiran, pengenalan undang-undang barat atau penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri? Jawapannya adalah ya, iaitu dengan pelantikan ketua jajahan. Ketua jajahan tu British lantik sendiri. British lantik sendiri ketua-ketua jajahan. Jajahan tu daerah ya. Di Kelantan, jajahan-jajahan itu adalah daerah. Maka, pelantikan ketua jajahan daerah untuk mentadbir kawasan-kawasan itu. Baik. Ambil alih kuasa pembesar. 17. Syarif Masahu menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching. X melancarkan serangan dari arah timur. So, X ialah bukan X kamu X ini. Kita tak cari X kamu. Kita cari X ini. Jangan macam-macam. Baik. Kita tengok. So, X ialah siapa? Syarif Masahu dan juga iaitu Datuk Patigi Abdul Gapur. Ya, tak habis X. Okey. Baik. So kalau Y, itulah. Apa hal X? Itulah. Baik. So 17 Syarif Masahu dengan Datuk Patigi Abdul Gapur. 18. Orang Murut di Sabah dilarang membuka tanah baru. Untuk pertanian pindah dan pertempatan British. Apakah kesan larangan tersebut terhadap orang Murut? Ini daripada bab 7. Iaitu orang Murut mengalami apa? Kekurangan beras, menyertai aktiviti perlombongan, menjejaskan kehidupan harian dan juga mengatasi masalah keuangan. Baik, jawapannya mengatasi masalah keuangan, kan? No. Jawapannya adalah 18, iaitu semua kata si menjejaskan kehidupan harian. Tak. Sebenarnya orang Murut, dia buat pertanian pindah untuk tanaman padi. Bila tanaman padi, mereka dilarang buka tanah baru untuk tanaman padi. Apa yang menyebabkan apa yang berlaku? Mereka mengalami kekurangan beras. Kekurangan beras. Sebab pertanian pindah ni, mereka tanam apa, cikgu? Tanam padi. Ingat orang Murut tanam padi. Orang Murut tanam padi. Bila tanam padi, mereka tak boleh tanam padi, maka mereka kekurangan beras. Baik. Soalan 19. Pemerintah Johor bertindak menyekat kemarahan British ke Johor, iaitu Temenggung Daing Ibrahim. Ada yang kata Temenggung Daing Ibrahim macam Elon Musk. Ya, ada Razan.
Okey. Bagaimanakah usaha tersebut dilakukan? Apa yang Temenggung Daing Ibrahim ini buat? Iaitu dengan, paling penting keywords bagi Daing Ibrahim ialah moden. Maknanya memodernkan pentadbiran negeri. Okey, dengan penubuhan jabatan-jabatan, dan sebagainya. Jadi ini memodernkan pentadbiran negeri. Itu Temenggung Daing Ibrahim. Memang ada dalam buku. Baik. Dan soalan 20. Senarai berikut berkaitan para pembesar negeri Kedah. Tunku Abdul Aziz, Tunku Mahmud, Tunku Ibrahim dan Wan Muhammad Saman. Wan Muhammad Saman kita tahu tentang terusan Wan Muhammad Saman. So, apakah persamaan sumbangan tokoh tersebut? Iaitu, ya betul. Maknanya, dia telah menjayakan pembangunan negeri. Jawapannya adalah D. Baik. So, kita telah tamat 20 soalan objektif daripada UASA Set 1 Sejarah Tingkatan 3. Baik. Seandainya kamu rasa macam, saya nak tengok baliklah soalan-soalan ni daripada bab mana ni silakan. Boleh, tak ada masalah. So, soalan nombor 18 jawapannya adalah A. Jawapannya adalah A. Baik. So, kalau kamu rasa jawapan itu salah, jawapan tadi itu salah. Sebenarnya soalan-soalan ni terbuka kepada pertanyaan dan terbuka kepada kamu nak cek balik. Sebab tidak semestinya jawapan itu betul. So, terbuka kepada pertanyaan. Tetapi, untuk sementara waktu ini, kita akan sambung pada pukul, cikgu decide, kita sambung pada pukul 3:30 petang. 3:30 petang, dengan link yang sama 3:30 petang, kita sambung lagi, sampai ke pukul 5:30 petang, kita nak tengok soalan, bahagian B, bahagian C, struktur dan esei. Macam mana nak jawab soalan struktur? Macam mana nak jawab soalan esei? So, minta maaf sangat, cikgu terpaksa menyertai mesyuarat sekejap lagi.